Ingat baru ni bulan lepas tak mai tu pasal malam yang sepatutnya Gilead di sini itulah berangkat ke Gaza, walaupun ada kawan-kawan duk kata tak ada jihad apa semua, tak ada jihad, tak apalah, kita pakat pi lah, pi nak pujuk mereka, pi sekadar nak menyebut kepada mereka tentang perasaan kasih kita, kebersamaan kita, solidariti kita bersama dengan mereka. Bawa tak banyak tuan-tuan. Saya nak cerita dalam banyak-banyak pengalaman 6 hari duduk dalam bumi Gaza tu. Salah satu dia tengah malam kita dibawa pergi ke sempadan. Kita nampak Israel tu, kawasan 1948, Palestin 48 tu kita nampak. Untuk rakan-rakan yang kata tidak ada isti'adad, kenapa di sana tidak disebut sebagai jihad? Kerana mereka tidak ada persiapan. Nak berjihad ni dia kena ada persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail ila akhir. Mereka kata kena ada persiapan. Tuan-tuan, kami dibawa bawa untuk melihat bagaimana mereka buat persiapan. Mereka bersiap, tuan-tuan. Siap. Mereka bersiap. Kita tengok depa tunjuk kepada kita senjata mereka, dan senjata yang mereka guna dalam peperangan 8 hari itu, peperangan yang mereka namakan hijaratun min sijil tu, peperangan tu tuan-tuan, hanyalah 15% daripada senjata mereka. 15% ya daripada senjata mereka. Jadi kalau ada kawan-kawan kata mereka ni tak bersiap, mereka bersiap, tuan-tuan. Mereka ada 22,000 orang tentera Al-Qassam, dan mereka juga ada persiapan dari segi persiapan rohaninya. Apabila orang yang nak masuk untuk duduk dalam tentera Al-Qassam itu, diletakkan syarat-syaratnya. Yang malam ni kalau kita nak buat uji cuba untuk menjadi tentera Al-Qassam, saya ingat kita pakai balik awal gitu lah, seorang pun tak boleh. Syarat dia hafal Quran yang pertama. Tuan-tuan hafal Quran berapa juzuk lah? Orang gurun ada seorang, dia kata kalau itu kecil, saya hafal Quran dah. Saya tanya, oh hebat balong, hafal bila? Dia kata baru ni hafal Quran dah. Okey, boleh masuk? Saya kata anak-anak pun hafal semua dah. Dia kata qul huwallah baca 3 kali, sekali khatam. Hak tu saya hafal. Dia kata jenis kelolong itu tak boleh. 30 juzuk Quran, kemudian solat subuh secara berjamaah 4 tahun diperhatikan oleh muraqib mereka dan sebagainya. Ada persediaan sama ada luar ataupun dalaman. Masalah pemikiran, alur pemikiran itu kita tak berbicara tentangnya. Hak saya nak cerita, tuan-tuan, bila kita duduk kita pergi tengok Palestin 1948, dia pun tak sebut Israel, kawasan yang Israel mengisytiharkan kata itu Israel, Palestin 1948. Kita tengok, kemudian kita patah balik ke kamp mereka sebelah masjid, yang siangnya kita dah hadir tapi kita tak perasan pun itu adalah kamp latihan. Kita jumpa termasuklah pemimpin yang agak tinggi dalam Brigade Izzuddin Qassam. Ada satu orang di kalangan kami tanya, kami jumpa siapa-siapa pun, kami pergi jumpa Menteri Dalam Negeri, Timbalan Menteri Dalam Negeri, kami pergi jumpa dengan speaker, Timbalan speaker, kami pergi jumpalah dengan siapa pun, semua pakat berbicara tentang kita akan sembahyang semula di Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa telah dibebaskan daripada penjajahan an qaribin, dalam masa yang cukup dekat. Sebenarnya bila? Tuan-tuan, dia cerita ketika penubuhan Brigade Izzuddin Qassam agak lebih lewat daripada Hamas, dan ketika penubuhan Hamas, orang tanya kepada Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, orang tanya kepada Syekh Ahmad Yasin, Syekh, kamu letak bila target kamu untuk pembebasan Masjidil Aqsa? Bila target kamu untuk pembebasan Masjidil Aqsa? Syekh Ahmad Yasin sebut, dia kata 35 tahun daripada tahun itu, 1987. Kalau kita kira 35 tahun daripada 1987, tahun 2023, dia pun letak target, Syekh Ahmad Yasin letak target nak membebaskan Al-Aqsa pada tahun 2023. Waktu tu, tuan-tuan, duit Hamas, duit pergerakan baru ada dalam $7,000. Waktu tu mereka masih dikekang dan disekat dengan pelbagai aktiviti mereka, disekat dan sebagainya. Tapi Syekh dia berkhayal dan dia berkeyakinan khayal dia itu bukan khayalan biasa, tetapi khayal, dan dia bina khayalan dia tu supaya khayalan dia tu menjadi nyata. 2012, tuan-tuan, 2012 dalam peperangan 8 hari 7 malam tu, bagaimana dalam peperangan itu mereka telah berjaya menyampaikan roket daripada Gaza, buatan Gaza,
yang mereka letakkan nombornya M75, M dengan makna muqaddamah, merujuk kepada salah seorang pemimpin mereka yang telah kembali ke rahmatullah, dan 75 merujuk kepada 75 km. Boleh sampai tepi parlimen Israel, sampai tepi parlimen Israel. 25 tahun dulu siapa pun tak yakin macam ni. Salah seorang daripada murid dekat Syekh Ahmad Yasin, nama dia Syekh Mahmud, dia kata bila Syekh sebut, setiap kali bertemu Syekh kata, aku yakin, aku percaya bahawa Nabi pun sebut agama ini akan sampai, agama ini akan disempurnakan, dan keamanan akan mari apabila kita ini sabat dan sabar, kita teguh pendirian dan kita sabar, agama ini mesti menang. Wallahi, kata Nabi, la yablughu hadzal din, agama ini akan sampai di mana sampainya matahari dan bulan. Cuma sama ada kita nak jadi orang yang mulia yang menjadi faktor kemenangan agama, ataupun kita nak jadi orang yang hina. Bi'izzi azizin, kita mesti menjadi orang yang ada izzah, ada kemuliaan untuk memenangkan agama ini. Kata Syekh Mahmud ni, dia duduk di Bait Hanun ketika saya duduk sembang dia kata, yang meyakinkan saya kepada khayalan Syekh ini adalah hadis Nabi ni. Dari segi kita nak tengok cukup daif kami pada ketika itu. Rantisi masih duduk dalam penjara. Tubuh Hamas tak berapa tahun lepas tu Syekh Ahmad Yasin ditangkap dan dipenjarakan. Nizar Rayyan masih duduk di luar negeri. Ismail Haniyah masih belajar. Macam mana ni? Tapi yang meyakinkan saya pada waktu itu motivasi daripada Nabi. Sabarlah kamu, agama ini tetap akan Allah Ta'ala sempurnakan. Dan tuan-tuan, 25 tahun Syekh mati, 10 tahun dah. 25 tahun selepas intilaqah, selepas pergerakan ini dimulakan, tuan-tuan, mereka sudah sampai berjaya menggerunkan pihak musuh. Tuan-tuan, turhibu nabihi adu wallah. Tujuan isti'adat dari segi ketenteraan ini adalah untuk turhibu nabihi adu Allah, untuk menggerunkan musuh Allah. Dan apakah musuh tak gerun? Musuh gerun. Perang tu tuan-tuan, depa yang mula hari yang ketiga, hari yang kedua, hari yang ketiga, 3 hari bulan Muharram, depa tekan Mesir untuk buat segera gencatan senjata. Yang mula perang depa, yang suruh buat gencatan senjata pun depa. Tak gerun lagi kan tuan-tuan. Sampai lah ni lebih daripada 1 juta orang rakyat Israel yang masih menjadi pelarian dalam negeri. Jadi kawan-kawan yang kata tu, dia kena rujuk semula lah. Wallahu ta'ala a'lam.